Kalau nak tepatkan lagi, hip hop ni urban folk music. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Malaysia, lagu rakyat Kota Raya. Berapa banyak 16, 12 dan 8 yang boleh aku rakam dalam masa satu malam keluar radio dapat. Okay guys, korang dah tahu kan, lagu tu memang lagu hip hop. Tapi yang part Fazik nyanyi tu dia dah cakap dah. Okay, lain tak bukan, dia ni seorang rapper dan seorang yang membuat lagu hip hop semua dan sebagainya. Lain tak bukan bersama Fazik Ultimate. You pernah sebut rap untuk rakyat. Is it sebab you nak mengambil jiwa hati orang Melayu kita, orang Malaysia lah, senang cerita rakyat Malaysia? Is it something like that? Tak ada, dia berdasarkan pemahaman saya tentang hip hop. Hip hop, okay. Right? So kita belajar hip hop ni, saya belajar saya kaji, saya dengar, saya minat lah kan. Okay. Dan memang bila kita tengok hip hop ni, apabila dia dilahirkan, dicipta di Amerika Syarikat, dia memang lagu rakyat. Okay. Sebab dia menceritakan cerita-cerita rakyat. Kan? Okay? Jadi kalau kita kat Malaysia ni, kita bila cakap lagu rakyat, kita fikir lagu asli. Tak. Okay. Untuk saya tak. Asli tu irama dia. Kalau kita panggil lagu rakyat, apa konten dia, apa pengisian dia? Pengisian dia adalah menceritakan lagu-lagu rakyat. Kalau kat US ni bila dia panggil lagu rakyat ni is folk music. Bukan folk rock, folk music. Kan? Dan kalau nak tepatkan lagi, hip hop ni urban folk music. Kalau kita terjemahkan kepada bahasa Malaysia, lagu rakyat Kota Raya. Jadi bila kita tengok lagu-lagu hip hop kat Malaysia yang popular ni pada masa tu, semuanya lagu-lagu rakyat tau. Alhamdulillah, tu Fat. Papa Jahat, Fabulous Cats. Kan, Angguk-Angguk, Ali Fikir. Lagu Apa Khabar Jufrizo, Kalau Aku Kaya, Ultimate. Amboi, lagu Mimpi, lagu K-Click. Ni semua lagu-lagu rakyat. Bila rakyat dengar rakyat tu, cerita akan ingat macam, akan rasa macam diorang ni menceritakan apa yang aku rasa atau apa yang aku lalu. So bila kita dengar macam tu, macam betul lah tu. Kan bila aku tanya apa khabar kan. Betul. Yes. Tu macam dia cerita pasal dia rindu kawan dia. Aku pun, kau tahu tak, dulu aku satu kawan dia memang kawan rapat aku lah time sekolah rendah. Apa cerita dia sekarang apa khabar dia sekarang? So benda-benda macam tu lah. Stop untuk menghasilkan lagu, and dalam senang cerita you stop daripada industri seni ni. Sebab sekarang pun kita boleh nampak orang yang famous kat social media, orang yang banyak talent, dah banyak dah dalam industri seni ni, berlakon, menyanyi dan sebagainya. Okay. Is it because of that? Dia sebabkan ia merupakan satu rancangan lah. Satu rancangan. Kan, satu rancangan. Dan bila kita buat satu perancangan atau kita buat rancangan tu, kita ikut lah. Okay. Kan, jadi bila saya mulakan kerjaya solo saya, lebih kurang saya 28-29 tahun. Kan, dan saya dapat lagu pertama saya yang ramai orang kenal, orang cakap hit lah, lagu hit pertama tu masa saya 30 tahun. Jadi saya cakap, okay, sekarang ni kau 30 tahun, sampai bila kau nak nyanyi? Apa plan seterusnya? Kan, dalam industri seni ni kadang-kadang tak banyak orang yang buat perancangan. Betul. Kan, jadi saya buat perancangan. Saya okay, macam ni, you masuk industri ni, you masuk industri hiburan, bukan industri seni, industri hiburan ni. Hiburan, betul. Okay, you masuk, you bergiat dalam ni 10 tahun. Lepas tu you cari benda lain nak buat. Bila kita buat perancangan macam tu, dia ada deadline tau. Bila deadline dia akan membawa beberapa kelebihan lah. Kan, macam kita tahu 10 tahun, kita tak akan bazir masa bro. Betul. Sebab dia macam mungkin ni satu perbandingan yang kurang manis, tapi dia macam orang yang tahu dia ada satu sakit yang serius. Doktor cakap, okay bro, tuan cuma ada lagi 10 tahun je untuk hidup. So kita pernah tengok movie macam ni kan, bila orang tu tahu dia aku nak buat, dia guna sehabis-habisan masa dia tu. So bila saya tahu saya ada 10 tahun tu, saya memang gunakan sehabis-habisan lah. Dan saya rasa dari segi usaha dan karya yang keluar tu nampak. Hasil dia nampak sebab lagu keluar je. Kau ada 10 tahun ni sebelum final whistle. Sebelum, kalau bola 90 minit kan, sebelum 90 minit, sebelum full time, sebanyak gol kalau boleh. Sebanyak yang boleh. So tu salah satu efek dia kalau kita ada perancangan atau kita ada deadline macam ni. Antara satu idola saya, Datuk Roshamno lah. Saya banyak belajar daripada dia. Saya banyak belajar daripada Datuk Hatan, Datuk Nash, Abang Imi kita. Betul. Ni orang-orang yang nampak tau dia plan macam okey. Orang-orang otai yang otai. Diorang merancang, Jadi sebab tu kerjaya seni diorang
atau berapa lama diorang relevan dalam industri ni, lama. You memang dah boleh dikatakan bersara ke macam mana daripada? Saya, itulah dia, perkataan bersara ni satu perkataan yang digunakan oleh media. Sebab media ni bila dia report tu, dia memerlukan satu tagline yang menarik perhatian orang. Betul ke dia bersara kan? Jadi bila saya cakap kat dia dekat wartawan ni, saya nak berhenti daripada merakam lagu baru dan membuat persembahan. Kan tu satu istilah yang panjang. Jadi macam ni nak pendekkan, dia letak bersara. Bersara, betul. Sebenarnya benda tu tak ada masalah. Tapi apa yang jadi masalah, apa yang menjadi satu cabaran apabila orang tafsirkan. Bila orang kita dia fikir kita bersara, dia ingat saya akan pakai kain pelikat, saya minum kopi, baca surat khabar kat rumah hari-hari. Tak. Sebenarnya saya nak buat benda-benda lain. Ada benda lain dalam rancangan yang kita kena buang beberapa benda, kita kena berhenti beberapa benda untuk memulakan benda baru. Yes, agree, betul tu. Kan? Semua setiap fasa hidup kita memang macam tu. Ada benda kita tinggalkan, ada benda kita bawa juga. Dan antara benda yang saya kena tinggalkan untuk lebih maju sebagai seorang insan ialah buat persembahan muzik dan juga buat rakam album baru lah, rakam lagu baru. Tapi benda lain masih jalan di sebalik, benda-benda di sebalik tabir masih jalan. I know that you ada buat business pizza, and how is it so far? Okay, business pizza dah tutup. Dah tutup disebabkan pandemik. Allahuakbar. Satu keputusan yang sangat sukar, tapi dari segi dia sesuatu yang kena buat. Saya cuba bertahan selama yang boleh, tapi dah sampai satu masa tu dah memang tak boleh tahan dah, sebab dia mula menarik sumber atau menarik ni daripada menarik kewangan daripada bisnes lain. Faham. Dan nak tak nak untuk selamatkan keseluruhannya, kita kena tutup lah. Apa yang perbezaan dengan group dengan solo, and how you boleh create all your songs by your own? Memang perancangan kita dalam Teh Tarik Kru tu ialah kita ada kebebasan untuk bergerak atau buat lagu solo ikut suka hati masing-masing. Faham. Cuma kita tak sempat gerakkan bahagian perancangan tu. Kan, jadi daripada awal saya cakap siapa-siapa nak buat lagu sendiri boleh. Kita dah setting. Orang group member lain tak boleh kecil hati ke, tak boleh rasa apa. Dan memang mula-mulanya memang susah. Sebab yalah, bila kita dalam satu kumpulan, tanggungjawab atau kerja, risiko tu semua ditanggung antara semua. Kan. Tapi bila kita solo, kita seorang je lah. Tapi bergerak atau tak bergerak, laju ke, lambat ke, semua bergantung pada pada satu individu. Maybe sebab you rehat tu, you fikir you nak buat apa in the future, you nak join gelanggang mana pula. Is it because of that? Ada lebih kurang, ada sentiasa fikir. Saya selalu fikir, besok aku nak buat apa, minggu depan aku nak buat apa, tahun depan aku nak buat apa, 5 tahun depan aku nak buat apa, 10 tahun depan aku nak buat apa. Tu memang selalu ada lah. Memang sentiasa ada. Tapi berehat tu dari segi berkarya sebenarnya saya tak berehat. Tiap-tiap kali PKP, judul cakap ni, tiap-tiap kali kita buat PKP saya tulis album. Tulis album sebenarnya? So kita dah PKP 3 kali kan? Yes, betul. So saya dah siap 3 album, saya dah tulis lah. Rakam tu tidak, sebab saya dah tak merakam lagi. Tapi untuk untuk kekal, untuk latihkan diri, biasakan diri berkarya tu, saya ada tulis 3 album lah. Tak ada lagu tu, album ni tak akan keluar. Cuma kita ahli muzik ni ke, orang bersukan ke, orang kerja IT ke apa ke, dia kena selalu gunakan dia punya kebolehan. Jadi benda tu tak karat tau. Baik kita buat sesuatu benda yang boleh tenangkan fikiran. Untuk saya berkarya tu tenangkan fikiran saya. So you like to berkarya during your free time ke apa ke, mesti you nak menulis something. Okay, sekarang ni saya tengah berlatih tulis balada. Balada? Ya, sebab untuk saya benda tu susah. Sebab dia kena lirik dia kena masuk ke dalam melodi dia. Dan biasa rata-ratanya jumlah perkataan dalam lagu balada berbanding lagu rap sangat sikit. Jadi macam mana kita nak berceritakan tentang sesuatu dalam menggunakan jumlah perkataan yang lagi sikit. Itu susah. Susah tu. Untuk saya lah. Faham. Kan, sebab kita dah biasa tulis
lagu yang banyak liriknya, banyak perkataan. Sekarang yang sikit. Jadi macam mana nak buat benda tu? Jadi saya tengah praktis. Itulah, dan memang cita-cita saya ialah untuk menulis satu balada yang orang yang biasa dari balada pun datang jumpa saya, kata, bro, this is a good job. Good job. Macam kawan-kawan otai saya, macam Abang LY, Abang Acis, Kak Hafsah Hassan, semua datang, Timit, awak saya tak tahu boleh tulis balada macam ni. Itu salah satu cita-cita saya lah. And then you dah join pula politik. Is it because you nak try ceburi dalam bidang politik pula and nak try benda baru? Itu satu benda untuk try benda baru. Sebab kalau tengok dalam karya saya pun, saya selalu cuba benda-benda baru. Kan saya buat lagu-lagu rap yang orang lain macam mungkin tak terfikir atau tak mahu, tak berminat, tak berani nak buat. Kan lagi satu ialah semasa saya dalam dunia seni ni, saya tengok rata-rata orang seni dia tak ambil pot pasal politik, pasal perkembangan negara, kemajuan negara kita, kan. Kan dan orang pun dapat persepsi tu. Kan padahal kita juga rakyat Malaysia, kita juga bayar cukai, kan. Kita juga, so kita kena lebih peka lah. Kan sebab orang lain industri muzik ni kadang-kadang, apa yang ni kesimpulan saya lah, orang industri muzik ni menjual satu kemahuan, bukan keperluan. Kita tak perlukan hiburan. Betul. Kan, tapi kita perlukan makanan. Yes, kan. Correct. So kadang-kadang ni kita punya keberlangsungan industri hiburan ni bergantung pada status ekonomi negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan negara kita, ekonomi negara kita ialah politik. Kan sebab tu saya mula peka dan saya mula ambil tahu lah. Lagi-lagi semenjak saya dah berumah tangga, saya ada anak. Kan jadi masa depan diorang tu saya kena fikir juga. Kena jaga. Dan dia berkait masa depan anak saya, keluarga saya, berkait rapat lah dengan masa depan negara. Ramai dah orang yang join pelakon-pelakon tanah air kita ni yang ceburi dalam bidang politik ni. Betul. Tak kisah parti kerajaan atau parti pembangkang. Tapi I just nak tanya you, is it because of diorang join ni is it because of trend ataupun diorang macam you juga, you fikirkan untuk benda-benda lain? Saya rasa dia bukan satu trend, tapi dia bila ada 2-3 orang yang mempelopori benda ni, ada individu lain yang nampak okey, kita kena beranikan diri. Yes. Kan sebab kan kita kena peka. Betul. Sebab kita akan dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita, kawan-kawan kita. Kan dan mula-mula tu memang kita tak ambil pot, dan persepsi orang pun tak ambil pot. Orang cakap macam, alamak, diorang ni penghibur ni, diorang cuma nak nyanyi, diorang nak menari, dia nak melawak je, mana diorang kisah pasal politik. Betul. Tapi sekarang bila kita peka pula, orang cakap apa? Orang cakap, diorang bersuara pula. apa hal kau nak ni? Kau kan penghibur. Betul. Ya betul, kita penghibur. Kan tapi kita bukan tak patut didefinisikan mengikut kerjaya kita saja. Kita juga rakyat Malaysia, kita kena peka. Bila kita nak bangunkan negara ni, kita perlukan semua orang. You dilahirkan di Petaling Jaya, betul? Betul. Okay, and then dibesarkan di Subang Jaya. Betul But kenapa you pilih untuk bertanding sebagai bertanding ketua cabang PKR dekat Ampang? Sebab saya tinggal di Ampang. Saya rasa kita perlu ada satu pemikiran baru di mana awak bergerak atau awak menyumbang ke awak menyumbang di mana awak bermastautin. Makanya kalau awak katakan awak ahli parlimen di Ampang. Okey. Buat apa awak nak duduk kat Shah Alam? Betul. Awak tak tahu apa yang jadi kat Ampang tu. Awak wakil rakyat tau. Ahli parlimen ni seorang wakil rakyat. Yes. Atau di Dewan Undangan Negeri pun wakil rakyat. Jadi kalau awak tak tinggal di kawasan yang awak menjadi wakil rakyat tersebut, macam mana awak nak peka kepada apa keperluan tu? Kita nak ambil contoh lain, bayangkan anggota polis kita. Dia membesar di Subang Jaya dan bila jadi anggota polis, kan, bila dia jadi anggota polis, dia ditempatkan di Subang Jaya juga. Jadi dia tahu orang kat situ. Kan. Jadi orang nak pergi jumpa polis pun senang sikit macam. Yes, betul. Kan. Saya ni ada masalah sikit, saya nak pergi jumpa anak Pak Mail. Dia kan polis kat sini.
Tak lagi jumpa dia ada kan. So dia peka dengan orang, dia kenal orang kat situ, dia tahu apa ni cabaran-cabaran dengan apa ni kelebihan kawasan tu kan. So saya rasa kita perlu mulakan apa ni perubahan pemikiran macam ni lah. Thank you so much for your time untuk jawab semua soalan ni. I hope you enjoy with the question that I asked. Okay. I guess that's it for today. Dengan program On The Way bersama For Today episode dengan Ultimate. Okay, apa-apa guys, see you soon. Take care.